Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi kita, sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-23 insya-Allah, dan kita akan melihat apakah kandungan secara ringkasnya pada juzuk yang ke-23 ini. Dalam juzuk yang ke-23 ini, insya-Allah kita akan melihat yang pertama ialah daripada surah Yasin, iaitu bahagian yang terakhir daripada surah Yasin, dan yang keduanya daripada surah Saffat, iaitu kesemua sekali daripada ayat nombor 1 sehingga ayat 182, dan kemudian seterusnya kita akan masuk juga surah Sad. Surah Sad tadi surah Saffat, sekarang surah Sad, iaitu daripada ayat 1 hingga ayat 88, iaitu kesemua sekali daripada surah Sad. Dan yang ketiga kita akan masuk bahagian yang pertama, iaitu hampir separuh daripada juzuk surah Az-Zumar. Jadi kita ada 3 surah pada malam ni, iaitu surah Yasin, surah As-Saffat, surah Sad dan juga surah Az-Zumar. InsyaAllah bersama-sama dengan juzuk yang ke-23. InsyaAllah apa yang kita lakukan ini hanyalah satu usaha yang kecil, insyaAllah, untuk kita cuba memahami, untuk mendekatkan kepada pembaca-pembaca Al-Quran apakah kandungan secara ringkasnya daripada setiap juzuk Al-Quran yang kita baca pada setiap malam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita sebutkan ini bukanlah ertinya itu adalah kata-kata terakhir ataupun itulah sahaja yang terkandung, tapi kemungkinan ada sahabat-sahabat di sana, ada lagi ustaz-ustaz di sana, ada guru-guru di sana, mahaguru-mahaguru di sana yang akan mungkin cuba untuk menerbitkan apa yang ada pada setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran ini. Dan itu adalah semua merupakan usaha-usaha yang paling baik, yang terbaik. Jadi kita harap daripada hadirin dan juga hadirat, sahabat-sahabat semua, jangan hanya berpada dengan apa yang kita lakukan pada malam ini, jangan hanya berpada dengan kita dengar dalam sesi kita ini saja, tapi teruskan insya-Allah menggali dan mendengar daripada guru-guru kita yang lain. Insya-Allah moga-moga akan mendapat sedikit sebanyak daripada setiap juzuk daripada Al-Quran. Jadi pada malam ini yang pertama sekali kita akan lihat ialah daripada juzuk surah Yasin. Jadi sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa surah Yasin ini mempunyai temanya, iaitu apa? Iaitu hendaklah kekal istislam, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha kita. Dan secara khususnya dalam surah Yasin ini, ianya adalah berkaitan dengan dakwah ila Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebagaimana kita sebutkan semalam dalam sesi sebelum daripada ini, bahawa surah ini turun ketika Nabi kita SAW telah hampir-hampir akan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu setelah daripada Nabi kita berada di Mekah selama 13 tahun, setelah melihat bahawa apa yang berlaku kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang musyrik, kepada orang Arab yang berada di Mekah ini sudah enggan untuk menerima dakwah Nabi. Jadi kemungkinan akan berlaku putus asa dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Yasin ini untuk menceritakan bahawa perjuangan mesti diteruskan, iaitu dakwah mesti diteruskan, usaha mesti diteruskan, walaupun majoriti daripada manusia tidak mahu menerima apa yang kita bawa. Jadi hendaklah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila kita telah melaksanakan kerja kita, melaksanakan dakwah kita, melaksanakan penyampaian kita kepada manusia, maka terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan mereka ini menerima hidayah ataupun tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak mungkin untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau nak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi hidayah kepada sesiapa saja yang dia nak. Seterusnya, selepas daripada itu, kita akan masuk kepada satu surah lain, iaitu surah Saffat. Saffat artinya iaitu malaikat-malaikat yang berbaris-baris, yang bersof-sof. Sof-sof, malaikat yang menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, bahawa ada 6 surah yang ada di dalam ini, yang mana kesemuanya adalah merupakan mempunyai tema yang hampir sama, iaitu istislam. Iaitu artinya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Ahzabnya, dalam Yasinnya dan sebagainya, dan surah Saffat kita baca pada hari ini, iaitu istislam istislam apakah? Iaitu menyerah diri apa? Iaitu berserah kepada Allah apa? Iaitu tunduk kepada Allah. Apa yang mesti tunduk kepada Allah? Iaitu dalam surah Saffat ini, walaupun kita tidak faham, walaupun kita tidak tahu reasonnya, sebabnya,
maka kita hendaklah juga menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak tahu sebab apa? Sebab kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu daripada kita sebagai manusia, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, mesti ada kebaikannya di situ, mesti ada sebabnya di situ. Yang kekuatan itulah sebenarnya kekuatan istislam, iaitu kekuatan kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Saffat ini kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya. Walaupun sebelum daripada itu dia tak dapat anak dan sebagainya, tiba-tiba dia dapat anak, dan anak dia sangat sayang, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tiba-tiba apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kata diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuk fanzur maza tara. Berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, dia berkata kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku, dalam mimpiku. Mimpi seorang nabi adalah merupakan wahyu. Aku lihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelih kamu. Maka apa pandangan kamu? Jadi apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah yang bapa lihat, maka silakanlah. Aku menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kemuncak yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita, contoh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Contoh iaitu apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak tahu apa sebabnya aku mesti sembelih anak aku. Tetapi oleh kerana ia datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai istislam. Istislam, kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menurut patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak faham. Jadi saudara dan saudari, hadirin hadirat dan juga sahabat-sahabat yang berada di luar sana, itulah yang berlaku kepada Allah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ia merupakan satu simbol ketaatan mutlak kita. Jadi kita pada hari ini cuba kita lihat diri kita. Adakah kita sanggup? Adakah kita ready? Adakah kita bersedia untuk menerima apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kadang-kadang kemungkinan kita tak tahu apakah sebabnya, walaupun kita tidak tahu apakah reasonnya. Jadi sepatutnya lah kita mestilah menurut apa yang ada, apa yang telah berlaku kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini, iaitu menurut saja apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ini adalah tanda bahawa kita ini adalah memahami, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu daripada kita. Jadi jika sekiranya kita telah membaca surah ini, surah Saffat ini, tetapi kita tidak dapat mengerti, memahami bahawa perkara ini mesti dilakukan, iaitu kita mesti patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya kita telah kehilangan apa yang hendak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita dapat daripada surah Saffat. Seterusnya, selepas daripada surah Saffat, kita masuk pula kepada surah Sad. Surah Sad. Jadi dalam surah Sad ini, iaitu Allah Subhanahu juga mempunyai tema yang hampir sama, iaitu apa? Temanya adalah al-istislam juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyerah kepada Allah, tetapi menyerah dalam keadaan macam mana, dalam bentuk macam mana. Jadi kita lihat ini adalah kita katakan sebagai surah yang terakhir daripada 6 surah yang saya sebutkan tadi itu, yang mana temanya hampir sama, iaitu temanya istislam, start daripada Al-Ahzab, yang mana iaitu kita Islam, kita serahkan kepada Allah dalam saat-saat yang paling kritikal, sampailah kepada surah Sad yang kita baca pada malam ini, yang temanya adalah istislam, iaitu kita tunduk pada Allah, kita patuh pada Allah, dan janganlah berdegil. Jangan kita degil, jangan kita ni ainadun dalam bahasa Arab katanya, iaitu jangan kita ni enggan untuk tidak patuh. Allah Subhanahu Wa Taala telah membawa cerita di dalam surah Sad ini ada beberapa contoh yang berlaku kepada nabi-nabi. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Daud dan juga kisah Nabi Sulaiman, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kuasa kepada mereka. Allah telah berikan kehebatan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala telah uji mereka dengan berbagai ujian. Tapi semua ujian-ujian itu telah menjadikan mereka, kita menjadi contoh kepada kita semua bahawa mereka ini tunduk dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berulang kali di dalam surah Sad ini, iaitu perkataan awab.
Awwab. Awwab ini maknanya segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa-apa, ketika terlupa, cepat-cepat kembali kepada Allah. Jangan degil. Jangan degil. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah ini juga, iaitu apa yang berlaku kepada Iblis. Laknatullah. Iblis, ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salam, apa kata dia? Dia kata tak mahu, dan dia degil. Dia kata aku lebih baik. Dia kata ana khairum minhu. Dia kata aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku mesti sujud pada Adam? Tengok kan, dia degil. Dia lawan cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh dia istislam. Allah Taala suruh minta dia supaya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tak nak tunduk. Jadi ini adalah dua contoh. Contoh yang ekstrim kita kata, iaitu ekstrim tunduk kepada Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud dan juga Nabi-Nabi yang lain. Dia sebutkan seperti Nabi Ayub juga telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia menyerah diri kepada Allah. Dia kehilangan segala nikmat-nikmat yang ada, nikmat kesihatan dan sebagainya, tetapi dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sebagaimana yang terbalik kita tengok, iaitu Iblis laknatullah, yang mana dia ni terus berdegil dan sanggup untuk menjadi ahli neraka. Kerana semata-mata apa? Kerana semata-mata takabur, aba wastakbara, dia enggan dan dia ni takabur kerana merasakan bahawa dia lebih baik. Allah Ta'ala dia katakan bahawa kau ciptakan aku daripada api, kenapa aku mesti sujud kepada satu makhluk yang kau ciptakan dia daripada tanah? Dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dalam keadaan kenal Allah, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia enggan dan takabur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya insya-Allah kan. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada sosok ni apa, iaitu kita sepatutnya istislam. Jangan menjadi seperti Iblis, jangan menjadi pengikut-pengikut Iblis yang enggan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita telah tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pencipta kita. Seterusnya surah yang terakhir pada malam ni, iaitu sebahagian daripada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini artinya ialah gerombolan. Jadi daripada namanya hendak menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala di hujung, walaupun kita tak baca lagi dalam juzuk yang ke-23 ni, termasuk dalam juzuk yang ke-24, tetapi perkataan Az-Zumar ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hujung surah ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak minta kita ni supaya kita ni sentiasa inginkan untuk bersama-sama masuk ke syurga bersama-sama dengan rombongan, dengan gerombolan, bukan seorang-seorang diri, bukan furada, bukan seorang-seorang diri saja, tapi bersama-sama dengan gerombolan yang akan masuk syurga. Jadi apakah tema kepada surah Az-Zumar ini? Tema kepada surah Az-Zumar ini adalah al-ikhlas, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali di dalam surah Az-Zumar ini perkataan ikhlas. Sebagai contohnya, antara awal-awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Mukhlis maknanya ialah ikhlas. Ikhlas maknanya bersih, tak bercampur. Iaitu ikhlas apa? Iaitu tak bercampur, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlishan lahuddin, ketundukan agama yang hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan bercampur-campur. Jadi begitu juga dalam ayat yang ke-11 sebagai contohnya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut selepas daripada itu dalam ayat yang ke-29 Allah Taala sebut apa? Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masalah. Allah Taala buat perumpamaan dalam ayat 29, iaitu seorang yang mana dimiliki oleh dua orang. Adakah sama dengan seorang yang hanya dimiliki oleh seorang? Maknanya seorang hamba dimiliki oleh dua orang tuan. Macam mana boleh terjadi? Maka tuan ni akan suruh ni, tuan ni akan suruh ni. Kalau adakah sama dengan seorang yang hanya dimiliki oleh satu tuan saja? Mestilah tak sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan ini untuk mengatakan bahawa pentingnya kita ni ikhlas dalam perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Az-Zumar, bila kita ingat surah Az-Zumar, kita ingatlah keikhlasan, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ulang perkataan ikhlas dalam pelbagai bentuk, sama ada dengan menggunakan perkataan ikhlas, mukhlis dan sebagainya. Maka itu adalah konten sinopsis daripada surah Az-Zumar. Jadi insya-Allah jumpa lagi dalam juzuk yang ke-24 pada sesi yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.